Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bunyal Islam ala khamsin syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi may yuridihi khairan yufaqqih fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, Fadilatul Imam, tuan-tuan, puan-puan, ahli kursus, ahli jemaah, surau Qur'an meneruskan rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi Ahad ini 23 Rajab 1445 Hijriah bersamaan 4 Februari 2024 Masih masa sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh jemaah kita dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa berada dalam naungan rahmat dalam lindungannya serta dalam keredaannya serta kehidupan kita diberkatinya, dosa-dosa kita dalam keampunannya, serta sekalian kita bersama isteri, suami, anak-anak kita, semua yang ada di sini kita akan diberikan Allah SWT kehidupan yang baik insyaAllah di dunia ini, supaya nantinya kehidupan kita di alam akhirat akan bahagia selama-lamanya insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab, Rajab, dan tak apa lama lagi kita akan masuk, kita akan bertemu pula dengan bulan Sya'ban, pintu gerbang kedua sebelum
ya, bertemu ni kita kembali dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita rindukan, yang kita nantikan ketibaannya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mengaminkan doa kita. Ya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan Sya'ban nantinya, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya, kan ada di kalangan orang sekalian kita yang telah kembali ke rahmat Allah, sempat bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Ya, bulan Ramadan lalu adalah bulan yang terakhir untuk mereka, antaranya Rahmat adik saya, ya, dan juga Abdul Razak Ismail, dan Rahmat adik puan saya Hafizul Faizal bin Abdul Rahim. Kita hadiahkan kepada kedua-duanya khusus Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Roh mereka dirahmati Allah SWT dan dikumpulkan di kalangan orang soleh, insya-Allah, beserta dengan roh kita adik-adik kita, kamu sahabat-sahabat dan dan umum seluruh muslimin dan muslimat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, ya, pengajian kitab Safinatul Najah ini semakin menghampiri pengakhirannya ataupun ujungnya. Dia masuk ke bab yang akhir. Kebetulan kita tak berapa lama lagi akan kembali berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kena sangatlah bab akhir ini kita bicarakan sebagai mengakhiri pengajian kita dalam kitab Safinatul Najah ini. Dan bab puasa ini pun sebenarnya adalah tambahan kepada isi asal kitab ini, yang ditambah. Bab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Ya, kalau ikut isi asalnya sampai bab yang kita bicarakan bulan lalu, iaitu berkaitan dengan zakat, sampai zakat tu. Tapi ada satu bab lain yang ditambah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu bab puasa. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pagi ini, ya, dan pada kuliah bulan akan datang. Kena sangat tu mengaji, ya, tamat kitab ini pada bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan. Mana-mana kita ulang kaji lah habis kitab ni. Tinggal satu yang kitab itu indahnya bersama dengan kitab yang asal-asalnya saya kongsikan isinya dengan kaum muslimat. Tapi dibawa ke sini juga, untuk disekatikan dengan pengajian kitab Safinatul Najah ini. Jadi bab puasa ini bermula dengan fasalnya yang pertama, iaitu diberi tajuk oleh penerjemah kitab, itu penentuan puasa Ramadan. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Wajibnya puasa pada bulan Ramadan itu dengan salah satu daripada 5 perkara berikut. Maknanya mula puasa Ramadan itu terjadinya dengan salah satu daripada 5 perkara berikut ini. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yawman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Maknanya Sya'ban, bila kita teropong bulan tak nampak, kena tambah jadi 30 Sya'ban. Lepas 30 Sya'ban mesti datangnya bulan Ramadan, maka wajiblah kita berpuasa. Wa thaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ah wa in kana fasiqan. Apabila melihat anak bulan, apabila seseorang melihat anak bulan, dengan sebab melihat anak bulan pada hak sesiapa yang melihatnya ini anak bulan, sekalipun orang yang melihat itu orang fasik. Maksudnya kalau dia nampak dengan herannya, dengan ilmunya, dengan kepakarannya, dia melihat bulan anak bulan tu ada, walaupun dia itu bukan seorang Muslim yang salih. Tersebut adil tu, antara cirinya salih. Kalau fasik tentu salih, walaupun dia tu fasik untuk diri dia nampak anak bulan tu, maka
maka wajib dia berpuasa. Kan? Itulah pernah terjadi lebih kurang 40 tahun dahulu di negeri kita ni berlaku orang raya awal, walaupun benda itu bukan Ramadan, tapi dia benda ni sabit. Sekumpulan nelayan mengatakan mereka melihat anak bulan Syawal di laut. Ini ikut cerita dia. Maka disampaikan khabar ini kepada, dengan pendek ceritanya, sampai ke pengetahuan almarhum Tuanku Sultan. Maka Tuanku Sultan ketika itu mengisytiharkan perak raya besok, sedangkan yang diisytihar oleh penyimpan umum besar dia kata raya lusa. Jadi Tuanku Sultan menggunakan kedudukannya sebagai ketua agama Islam bagi negeri Perak ni, mengisytiharkan raya besok. Pasal hujah dia kata beta pemegang amanah. Bila orang beritahu beta kata nampak anak bulan, takkan beta nak kata raya lusa. Walaupun nelayan tu belum tentu seorang yang soleh. Itu pun setelah almarhum tuanku dikatakan merujuk kepada mufti dan ulama negeri Perak ini, pada waktu itu dirujuk. Kata ulama, kalau dah nampak nelayan laut nampak, tuan-tuan ni ijtihad. Tak boleh tuan-tuan nak simpan, nak ikut kata tempat lain lusa. Di negeri tuanku ni anak bulan dah kelihatan, kena ijtihad raya besok. Itulah pun cerita tu, orang lama tuan-tuan tahu kan. Adalah orang yang negeri-negeri yang sepadan dengan Perak ni nak raya awal, mereka masuk menjejakkan kaki ke negeri Perak, raya mereka. Ikut ceritanya lah. Orang di sebelah Penang, sepadan dengan Perak lah, negeri sepadan dengan Perak, dia nak raya awal, dia masuk. Walaupun saudara mara dia tak ada pun dalam negeri Perak tu. Tak ada seorang pun. Memang tulen orang negeri jiran yang tulen. Saudara mara pun tak ada, rumah pun tak ada, saudara mara pun tak ada. Masuk je negeri Perak dia nak raya. Maka selepas itu baru buat satu ketetapan, kalau dah satu Malaysia tak nampak. Kalau ada tempat nampak, maka semua akan ambil kira. Walaupun satu tempat, itu yang jadi dulu raya mengejutkan. Tak berapa lama pun dalam 1-2 tahun yang akhir ni. Sebab apa? Di Labuan dah nampak. Walaupun tempat lain tak nampak, Langkawi tak nampak, tapi di Labuan dah nampak, maka raya lah malam tu. Dan besok je tu tuan kabut orang. Sampai orang pergi ke pasar tengah malam pun ada ke nak cari daging dan sebagainya. Pasar dibuka sampai lewat tengah malam. Ada yang mengatakan awal pagi pun pasar ada orang berbusu pergi mencari daging, nak buat kenyang, besok dia nak raya. Yang membakar lemah pun orang rambut. Jadi sebab itulah kita sekarang ni ambil kira senang je. Ramadan ke, especially Syawal lah, ambil pukul 9. Pukul 9 kita tu seolah-olah raya tu besok, walaupun belum tentu ni raya tu besok. Baik, wallahu a'lam. Kemudian wathalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam ra'ahu bi adli syahadatin. Dengan sebab sabit melihat anak bulan Ramadan pada hak siapa yang tidak melihat dia anak bulan, dengan kesaksian seseorang yang adil. Jadi kan ulama tu kan seorang yang adil, yang salih. Dia punya maklumat, maka dia menyampaikan pada mereka, menyampaikan pada tuanku. Mereka tak lihat yang kan orang lain, tapi mereka menjadi saksi. Mereka yang adil itu menjadi saksi kepada mereka yang melihat. Mereka tak lihat, mereka jadi saksi kepada yang melihat di tengah laut itu, bahawasanya anak bulan Syawal telah kelihatan. Mereka tak lihat, mereka dah terima maklumat je. Zaman tu mana viral kan, handphone pun tak ada. Masa tu mana ada handphone, pakai telefon kan. Macam mana nelayan laut tu menghubungi luar di darat tu, dia pun tak tahu lah. Saya sekolah lagi zaman tu, tahun 18
awal 80-an masa tuan ustaz ada ni kan. Tak tahu macam ni kalau sekarang ni mungkin kawasan di tengah laut tu ada yang ada internet, mungkin boleh dihubungi WhatsApp dan sebagainya, boleh gambar hantar kan. Dia nampak kan dekat Pantai Segari tak nampak, dekat Pulau Perak nampak, contoh kan. Di zaman tu tak tahu macam mana, tapi begitulah yang dikhabarkan pada kita. Ulama ni sebagai sifat seorang Muslim yang soleh, yang adil, mereka menjadi saksi kan, walaupun mereka tidak melihat anak bulan itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Wa rabi'uha bi ikhbari 'adlin bi riwayati mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Dengan sebab pengkhabaran seorang yang adil riwayat yang dipercayai semula hati membenarkan pengkhabaran tersebut tidak, atau pengkhabaran seorang yang adil riwayat yang tidak percaya di hati membenarkan pengkhabaran tersebut. Ini berkaitan dengan maklumat yang disampaikan. Jadi itu sekarang ni tuan-tuan, kita ni bila menerima maklumat, kita ni kena apa? Kena tabayun. Bukan tibayun, tabayun. Tabayun tu kita kena selidiki kebenaran sesuatu, info yang diberi kan. Macam mana Quran beritahu kepada kita, Quran ni ialah Allah Ta'ala ni yang Yusuf semua dia tahu dah. Apa yang berlaku hari ni semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala turunkan ayat tu, ya alladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, selidikilah. Antusibu qauman bijahalah. Takut khabar itu adalah satu khabar yang membawa masyarakat kepada kejahilan. Benda yang tak betul jadi betul. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takut kamu nanti menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kerana kita menerima tak tapis, sebarkan, jadi kelangkau dalam masyarakat, jadi uhara dalam masyarakat, jadi tak tenteraman dalam masyarakat. Apa boleh tanya, puasa ke tak? Puasa ke tak? Puasa ada orang kata puasa lah, tak puasa. Benda satu ni. Jadi ada tak maklumat yang menyatakan puasa tak puasa? Ada dah diumumkan oleh pembunuh. Mana video ni? Kalau sekarang kalau terlepas TV boleh tengok dekat YouTube, dia rakam dalam YouTube, masuk YouTube, boleh tulis dekat YouTube. Penyimpan mau besar raja-raja. Buka tengok, ada yang terkininya rupanya. Malam tadi dia isytiharkan puasa lusa, puasa mula malam besok, puasa mula lusa. Kalau besok mula malam ni tarawih kan. Kalau lusa malam besok tarawih kan. Mesti maklumat tu maklumat yang sahih kan. Ini yang keempat. Dan yang kelima, wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fayam fi man ihtabaha alaihi dhalik. Dengan sebab zan tentang masuknya bulan Ramadan berdasarkan ijtihad pada hak seorang yang terkeliru pada zan masuknya bulan Ramadan. Zaman sekarang ada ke keadaan kelima? Kalau kawasan tu terpencil, tak ada hubungan luar, mungkin. Tapi sekarang teknologi ada, kita boleh cek kan. Ramadan, tuan-tuan boleh tengok dekat handphone tuan-tuan sendiri bila masuknya bulan 1 Ramadan tu bila kan. Kita boleh cek, tengok dekat handphone kita, dekat Google ni. Kita boleh lihat dekat kalender Google. Saya ada handphone ni tu juga tuan-tuan. Bila masuknya 1 Ramadan jatuh pada 12 Mac. Ini dalam Google. Mana kita boleh pakai lah benda tu buat masa ni sebelum, selagi mana belum diisytiharkan oleh Tuan Besar Masa Raja-Raja. Ini tarikh yang kita terima. Kemungkinannya anak bulan tu dilihat pada 10 atau 11. Tengok buat Syaban 29 berapa hari bulan. Berapa hari bulan Syaban. Kita tengok sekarang ni mudah. Tapi kalau kawasan yang terputus hubungan, tengah-tengah hutan, Jaga Puas di Jalan Wahab, ada internet.
Contoh kan, daripada batu 7 Kuala Lumpur sampai sepadan negeri Pahang, tak ada internet tuan. Apa kalau jadi apa-apa, harapkan orang yang jumpa lah, kan, jadi apa-apa kerosakan ke kemalangan ke apa ke kan. Dan semalam kan berlaku insiden kat highway kan, apa lain kuping teruk dia, teruk dia sangat teruk dalam kawasan tertentu tu lah kan. Kalau sekarang, kalau dulu kita tak tahu, main ngedah je, pergi tengok, oh wah dia teruk. Sekarang maklumat dalam boleh tengok dekat Plus, boleh tengok dekat Google Map, tengok dekat jalan tu merah, apa hal merah. Tapi jalan disyorkan dia ikut jalan lama tu. Apa sebab jadi rupanya ada kemalangan di highway, antara sifat pula yang nguping kan. Jadi sekarang ni benda kelima ni hampir tak wujud, tapi ada. Kan, macam kita sebut tadi lah, tempat yang terpencil, terputus hubungan luar, mungkinlah tak ada siapa yang boleh maklumat. Amai agak lah. Besok tak nak bulan, besok Ramadan ke tak, besok 1 Ramadan ke tak, tak pasti kan. Maka boleh dah dibuat agakkan, agak besok pun. Tengok besok ni, tengok tadi pun tak nampak nak bulan kan. Kalau lusa ada lagi hari ni anak bulan, bulan belik kan, dah jadi anak bulan belik kan. Aku boleh tengok kamera saya berapa minit dah, ada berhenti. Tengok dulu berapa minit sekarang. Kita yang berkopi hitam berapa minit sekarang? 23, 24. Okey, 24, ada lagi 2 minit. Maknanya 7 18 susah dah, kita balik lah dalam 7.13. 6 minit. Terima kasih tuan. Ini cerita dia 5 cara penentuan puasa Ramadan. Kemudian fasal yang kedua ialah syarat sah puasa. Syurutu sihhatihi arba'atu asya'. Syarat sah puasa ni ada 4. Pertamanya Islamun, orang Islam, tentulah sah puasa dia. Tapi boleh adakah kita orang bukan Islam ni dilarang berpuasa? Kamu jangan puasa, kamu tak Islam. Boleh. Sebenarnya pada pendapat pada waktu hari ini, pendapat contemporary, sebenarnya tak boleh. Jangan puasa biar. Yang kita larang, you tak boleh puasa lah, you tak Islam, you tak boleh puasa. Kalau you puasa pun tak sah. Maknanya dia tak sah, tak sah, dia tak gaji. Dia bukan Islam, tapi dia tertarik yang melihat budaya orang Islam berpuasa. Dia nak rasa macam mana orang Islam berpuasa. I would like to fast like the Muslim fast. Bagilah. Sampai masa buka, ajak buka lagi. Ini yang berlaku di negara, di luar negara. Di Masjid Jami Tokyo, di Amerika, di Eropah. Mereka ajak orang bukan Islam untuk merasai budaya berpuasa dan berbuka puasa bersama mereka di perkarangan masjid. Ini berlaku. Kita pun boleh buat kalau kita nak. Kawasan kita ni buat ada orang Islam, orang bukan Islam lah, yang berdekatan, buat bagi buka puasa aja sekali. Majlis buka puasa ni itu dia dihadiri oleh sahabat-sahabat oleh rakan-rakan kita yang non-Muslim. Kan? Panggil sekali orang di kawasan untuk pegawai daerah, pegawai tabir agama sebagai satu usaha untuk menjadikan masyarakat bukan Islam itu mesra dengan amalan orang Islam. Dakwah itu Islam tadi. Lepas tu wa'aqlun, mestilah berakal. Orang gila dia tak sah puasa dia. Jadi sama juga kalau dia gila, dia nak puasa, dia nak puasa kan. Puasa dah kau. Walaupun depan mata dia ada waktu cana yang tinggi lebih. Puasa ni jangan sampai ngap. Puasa ni ngap. Dia nak gila. Buat macam mana kan? Kemudian wa naqa'un min nahwi hidin, mestilah suci daripada seumpama
Maknanya perempuan yang ada tauhid tidak sah puasa dia. Malah kalau dia berpuasa, haram dia berpuasa. Kemudian yang keempat, wa ilmun yakfikaunil waqti qabilan lis-shaum. Ya, mestilah mengetahui kadang waktu yang harus sah untuk puasa. Belum lagi Ramadan dia dah puasa lah. Dia kata puasa apa ni? Puasa Ramadan dia tak sah puasa. Ni kenapa puasa ni? Saya puasa Syaban. Saya puasa Syaban, 29 Syaban. Bulan Rajab dan bulan Syaban adalah 2 bulan yang dibolehkan kita berpuasa sunat pada mana-mana hari. Tak tertentu sekatakan hari Isnin dan Khamis atau pertengahan bulan, tak. Ini 2 bulan. Allah Ta'ala muliakan 2 bulan ni. Allah Ta'ala turunkan keberkatan dalam 2 bulan ni. Kalau tuan-tuan nak puasa sebulan pun boleh. Itu orang tua kita buat dulu. Dia puasa Rajab sebulan, Syaban sebulan, Ramadan sebulan, Raya pun sebulan. Dia kata, apa salah saya raya sebulan? Saya puasa 3 bulan. Saya raya dah sebulan. Kita ambil raya sebulan je. Puasa 3 bulan kita ambil. Silap puasa Ramadan tak ada. Kita tinggal-tinggal je lah. Pagi-pagi pergi cari pas hitam lah. Bulan puasa dan Rajab Syaban jauh sekali lah. Tang raya sebulan ambil, tang puasa 3 bulan tak ambil. Ini masalah orang kita. Bukan semualah sebahagian wallahu a'lam. Yang itu dia syarat sah puasa. Kemudian syarat wajib berpuasa, faslun, pasal ketiga, faslun syurut wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib berpuasa Ramadan itu ada 5. Islamun, itu betul, orang Islam wajib berpuasa. Orang Islam tak wajib puasa, kita ni wajib puasa. Wa taklifun, dan mukallaf. Diterjemah sini, balik berakal sampai seluruh Islam dan sejahtera pada indera, tidak pekat dan tidak buta. Itu mukallaf. Jadi kanak-kanak wajib tak puasa, dia tak balik lagi, tak wajib. Tapi elok dididik supaya berpuasa. Boleh berhenti dah tuan. Dulu 45 saat lagi, teruskan. Okey. Tekan yang atas ni ya, yang besar tu. Yang kecil tu yang besar. Okey. Di kanak-kanak kita didik supaya itu yang diajar ni mak bapak itu kan. 7 tahun dah puasa, 8 tahun dah puasa. Mula puasa tengah hari subuh makan. Siapa puasa penuh dapat RM1. Hujung bulan dapat RM30. Duit raya tercampur ni. Duit puasa je. Macam amalan hari ni ada setengah masjid menawarkan duit kepada budak-budak yang datang sembahyang subuh RM5. Dan itu mana yang bagus. Walaupun ianya tak dibuat zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada. Kan? Benda yang tidak dibuat pada zaman Nabi, bukanlah sunnah tapi bid'ah. Tapi bid'ah ni jangan pukul rata. Ada setengah orang dia pukul rata semua bid'ah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Pakai Nabi kat tu. Ngaji tak ngaji ni, ngaji dulu. Apa maksud Nabi kata kullu bid'atin dhalalah? Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah macam mana? Bukannya nak pukul rata, bila Nabi tak buat dia semua sesat, semua tak betul. Apa yang Nabi tak buat, kita jangan buat. Kalau jatuh, janganlah bagi budak-budak datang subuh tu RM5. Nabi tak pernah buat benda tu. Tapi benda tu adalah benda yang baik. Kita memberi galakan kepada budak-budak tu untuk datang subuh. Sekarang sudah ada kempen semayang subuh, seumpama semayang Jumaat. So kita ni mungkin tak relevan lah, sebab ramai yang turun subuh. Walaupun yang turun semayang subuh tu lebih ramai, jauh lebih ramai daripada yang tunggu kuliah subuh. Sebab tunggu dalam rumah berbelas-belas tahun. Dapat kan, kata orang kampung saya dah potai lah. Jadi kalau tunggu yang muda, yang handsome, ramai lah turun. Muslimah dia panggil Ustaz. Muda lah. Saya dah potai, kumpul dulu. Untuk semayang tak pusing. Itu pun ada apek semalam beritahu, tengok dia lutut ke dapat
saya boleh buat ini tu sikit saja. Dia ambil ini nombor, nanti kontak saya. Alhamdulillah. Walaupun bukan Islam, tapi hati dia terbuka nak bantu orang yang semacam kita, macam saya ni lah. Mudah-mudahan ikhtiar. Sembuh tu dari Allah. Kita ikhtiar. Janganlah bila tak berkesan kita menyalahkan Allah. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi aku kesembuhan? Itu hak Allah Ta'ala. Kalau nak bagi, itu hak dia. Suka hati dia nak bagi. Ada sebab dia tak nak bagi, ada sebab dia bagi. Jadi kita kan dia nak buat pergi sini dulu. Atur lah. Sakit tak sembuh lagi, kita pun dah mula lah. Syaitan memang kerja dia menghasut manusia kan, sebab dia musuh kepada manusia. Dia memang nak manusia ikut dia masuk neraka. Dia hasut. Salahkan Tuhan, salahkan Tuhan. Ini Tuhan ni. Dia bisik kat dia. Ini Tuhan ni menyusahkan kau. Kalau Tuhan dia sayangkan kau, dia tak susah, dia bagi sakit kau. Nampak? Syaitan punya hasutan, dia terima je. Kita pun hati kita pun dah berbolak balik. Sedangkan kalau kita mengerti sebenarnya kesembuhan itu dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Bila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Cerita tadi lah. Kemudian yang seterusnya, mukallaf tadi ya. Wa itaqah, mampu puasa. Dia mampu berpuasa, wajiblah puasa. Dan wasihah, dan sihat. Sakit jangan puasa, tak wajib puasa. Faman minkum maridan aw ala safarin. Jadi ada ustaz-ustaz yang mengaku handal memberi tafsiran sampai memperlekehkan Imam Syafi'i. Ini satu fitnah yang sangat besar pada ulama besar. Memanglah dia pun manusia kita juga, bukan maksum. Nabi dia yang maksum. Tapi kalau banding Imam Syafi'i dengan kita, jauh. Macam bumi dengan langit. Janganlah, walaupun kita ada PhD pun, janganlah sampai memperlekehkan imam-imam besar ni. Jangan. Apa semangat kita pada agama kita? Satu apa pun tak ada. Semangat mereka sampai hari ni. Jariah mereka tu bersambung-sambung sampai hari ni, beratus-ratus, malah beribu tahun. Jariah mereka tu berjalan sampai hari ni. Pahala mereka dapat sampai hari ni, kerana ilmu mereka dipakai oleh masyarakat Islam sampai hari ni. Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, siapa mana? Kan? Dan yang lainnya, yang banyak lah dalam kita suku pun boleh dila banyak. Janganlah kita sebagai orang awam pakailah apa yang diturunkan, diajarkan kepada kita oleh para ulama-ulama itu. Nabi dah akui al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dia buat lirik lagu lagi. Ulama pewaris Nabi. Ikutlah. Apa yang kita nak ikut. Ustaz yang handal, ustaz PhD yang handal, ya. Dia nak buat cara ni, biar dia. Dan kita jangan jadi orang yang mengikut mereka. Nanti kita pula terseret sekali. Wallahu a'lam. Wa iqamah, dan bermukim, tidak bermusafir. Kalau bermukim wajib puasa. Tak bermusafir tak wajib puasa. Tapi afdal kalau tak ada masalah, kalau ada itu kau mampu puasa lah walaupun musafir pun. Hidup KL takkan nak tinggal puasa. Naik kereta aircon, bukan naik bukan macam Dr. dia kita dulu jalan kaki. Aku lain lah. Berapa hari baru sampai. Ini kita KL baru 2, lebih kurang berapa? 2 jam boleh? Sejam lebih kan? Kenapa nak batalkan puasa? Kenapa tak nak berpuasa? Batalkan puasa. Kenapa tak nak berpuasa? Puasa lah. Apa lebih baik. Tapi kalau tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Memang dia tu tak sihat, macam kita lah kan. Kalau travel, dia doktor nasihatkan, kalau travel, you jangan puasa. Doktor nasihatkan. Ada rekod hospital, ada rekod
kesihatan, tak apa lah. Tak payah nak puasa kalau travel. Tapi kalau sihat tak ada apa-apa, lebih baik kita pun puasa kan. Wallahu a'lam. Itu dia syarat wajib puasa. Dan akhir sekali untuk pagi ini, rukun puasa faslun arkanuhu salah satu asya'. Rukun puasa itu ada 3. Fihi niyatun lailan likulli yaumin fil fardh. Niat pada waktu malam bagi setiap hari pada puasa fardu. Apa tu kita kan pada puasa malam tamu tu nanti Imam akan pimpin niat kan. Wa itu sawmadin an adai pada syar'i mudarajat lillahi ta'ala. Ya jadi ulang 3 kali kan. Kemudian ada niat puasa sebulan wa itu sawma syar'i mudarajat kulli lillahi ta'ala. Untuk selamat ambil lah malam pertama tu kita niat dua-dua tu. Malam yang berikutnya tak apa, dah waktu sama radin je. Kan? Puasa fardu memang kena niat waktu malam. Dia tak boleh macam puasa sunat. Puasa sunat tak apa. Puasa sunat selagi mana kita tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, kita boleh berniat selagi belum masuk waktu zuhur atau gelincir matahari. Tak ada masalah. Kan? Kerana dalilnya peristiwa Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah. Balik dia tulis subuh. Nabi balik rumah tanya Siti Aisyah, ya Humairah, wahai isteri ku yang merah, ada tak sarapan pagi ni? Kata Aisyah, tak ada bang. Tak ada ya Rasulullah. Maka Nabi kata, apa macam tu? Puasa lah. Wahal, cuma dah terbit matahari lah kan. Itu dalil boleh niat puasa sunat pada siang hari sebelum gelincir matahari. Kemudian yang keduanya, wa tarku muftirun zakiran mukhtaran ghairu jahil mahzur wa sahib. Okey. Wa tarku muftirin zakiran mukhtaran ghairu jahilin mahzurin. Mengingatkan perkara yang meneratakan puasa, kita masih akan ingat. Dengan pilihan sendiri jadi pasal dan perkara yang diuzurkan, jadi dimaafkan. Maknanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Tak makan, tak minum, tidak bersetubuh, tidak berjima dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kadang-kadang ingat disedar, waras, dia sendiri tak dipaksa. Macam mana kita dengar umat Islam di negara minoriti yang zalimi, mereka dipaksa tak makan, tidak berpuasa. Dipegang seorang pegang tangki, pegang tangan, dibuka ke mulut, dingangakan, dimasukkan makanan. Ada berlaku kan? Kerana mereka menyekat umat Islam di tempat tersebut melaksanakan amalan puasa. Yang mana perempuan yang tutup aurat, dikerat berpakaiannya, direntak tudungnya, dipaksa tak menutup aurat. Kadang-kadang itu macam mana? Berusaha ke tak? Tak berusaha. Sebab mustukriha dia dipaksa. Dia puasa tapi dipaksa berbuka. Berusaha tak? Tak berusaha, dipaksa. Dipaksa makan babi. Ada kan? Dipaksa makan babi. Tak makan kena tembak mati. Dipaksa lah makan babi kan? Berusaha tak makan babi tu? Tak berusaha. Sebab dipaksa kan? Bukan jadi diusulkan, dimaafkan. Macam kes pagi kan, bang, puasa ni bang. Allah, ujian dah masuk sekeping lah. Ada ujian sekeping ni. Saya ujian sekeping ni makan ngap-ngap lah. Dan alang kepala dah termakan. Tu roti canai dulu. Tak boleh kan? Dah sedar tu berhenti lah kan? Allah, macam mana yang ujian yang masuk dalam perut tadi tu? Dikira rezeki Allah. Nabi sini kata tak apa, tak sengaja kan, kita lupa kan. Wallahu a'lam. Wasaimun, dan orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung daripada kewajipan puasa qada dan kifarah, dan kita sempurnakan bab puasa ini sehingga ke akhirnya pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 3 hari bulan Mac 2024 insyaAllah. Jadi itu dia berkaitan dengan kita sahabat belajar insyaAllah. Jadi sikit kita kupas berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji baik berkaitan dengan dam. Kita bicara tentang dam.
InsyaAllah kita akan ambil sikit saja tentang dam ni, dan kita akan uraikan pada kuliah yang akan datang InsyaAllah pada umur kita muka surat 153 dam, ibadah haji. Dam berarti denda. Dam yang wajib dalam ibadah haji dikategorikan sebagai 5 perkara seperti: pertama, dam tersusun, tertib, murattab, dan dam ditentukan takdir muqaddar. Dan di sini wajib dikeluarkan apabila melakukan atau meninggalkan perkara-perkara berikut. Pertamanya mengerjakan haji tamattu'. Itu memang kan. Saya ingat lagi waktu pergi haji tahun 83 tu, memang ada dalam tambang tambang haji tu, kalau dewasa tu 5,000. Kalau kanak-kanak waktu tu 3,800. Ada dalam tu dia susun. Last sekali denda haji tamattu' ada. Habis haji ifrad tu tak ada pun, sama je tambang 5,000 juga. Jangan dia ada perincian yang lain. Kan? Itu kita serah pertama ni, tak payah tikai. Kalau tambang sekarang, berapa tambang haji sekarang? Kalau orang yang B40 11,000, 12,000 lebih kurang lah. Kalau yang penuh T20 33,000 kos mengerjakan haji untuk seorang. Sama ada dam ke tak ada dam ke, tu saya kira lah. Dah memang tarikh yang kita kena tu tarikh haji tamattu', umrah dulu, lepas tu haji. Ada dam kena bayar. Tak apalah, Tuan Haji dah tolong bayar kan. Tak payah susah payah nak keluar duit kita nak bayar. Kan? Kalau kena pula time tu haji ifrad. Dia orang sekarang segedik, dia pandai. Segedik dia. Walaupun dia waktu tu tamattu', tapi dia sengaja niat ifrad. Dia kata tak apa, dia kata tak ada masalah. Jangan umrah dulu, dia kata. Orang segedik sekarang kan banyak yang segedik. Jangan buat umrah dulu. Kita pergi Madinah, Nabi Mekah tak payah buat umrah. Sebab kita lama duduk kat Mekah ni, jadi orang mukim pun. Jadi kita buat haji dulu. Nanti dah habis haji nanti, buat umrah pula sebelum nak berangkat ke Madinah. Sebelum sebelum kita balik. Orang sekarang ada cerita buat ifrad juga. Saya buat ifrad, walaupun dia datang awal lagi. Tapi waktu dia dari Madinah ke Mekah tu, dia tak buat umrah. Dia buat umrah. Pasal dia dah baca dah kira-kira lah. Daripada dia sampai Mekah, sampai hari dia nak pergi wukuf tu, lebih 3 hari. Dia kata, saya dah mungkin tak apa dah, kalau saya nak balik haji daripada rumah. Wah, seperti orang sekarang. Kami dulu tak ada ikut. Tak tanya orang dulu bodoh-bodoh kan, tak ngaji. Tak ikut lah tarik apa yang beri tu. Tak pernah tanya pun. Tapi sekarang bukan semua orang lah ada sebahagian. Ada sebahagian orang kita ni, konon-konon yang dah pandai. Dia mengaji sana, mengaji sini. Banyak ustaz-ustaz dia. Dia pun tanya, boleh ke? Boleh. Walaupun dia awal terbang, tapi dia tak buat tamattu'. Dia tak buat umrah, dia buat haji, dia buat ifrad juga. Buat kan? Saya kata dia awal sekarang banyak ilmu yang dipelajari. Itu berani mempertikaikan ulama-ulama silap. Dulu bodoh ikut kata setengah mereka ni macam kau mencuri tu. Kita dah cerdik ni, dah ada ilmu ni, jangan buat macam tu. Kita mesti bebaskan diri kita daripada taklid, terikat dengan mazhab Syafi'i ni. Suka kita lah. Kita ada ustaz kita boleh rujuk. Ustaz kita kata ikutlah ustaz kita. Kenapa kita nak ikut amalan orang dulu ni? Mereka ni jahil tak kerti. Buat orang sekarang kan. Allah itu jadi sesat lagi, menyesatkan. Wallahualam. Kemudian yang kedua, mengerjakan haji qiran. Haji qiran pun kena dam juga. Ni banyak yang haji qiran ni uang, kemudian orang yang uzur, dia buat haji qiran lah, bersekali haji dengan umrah dalam satu masa. Kemudian yang ketiga, tidak berihram dari miqat. Dari miqat tak berihram, itu dam kan.
Niat kita pakai ihram. Niat nawaitu hajj wa ahramtu bihi, Allah Ta'ala dia terlupa wa ahramtu bihi tu. Jadi kena dam. Kemudian tidak melontar jamrah. Dia tak melontar jamrah. Sedangkan benda itu wajib haji. Tidak bermalam di Muzdalifah. Ini semua jadi. Tidak bermalam di Mina. Semuanya wajib haji ni. Tak buat kena dam. Tapi soal tak haji. Ni yang kata orang cerdik-cerdik sekarang. Tak apa, bayar dah. Apa yang masalah? Bayar dah, kita ada duit. Yang wajib, yang rukunnya, niat, tawaf, sa'i, cukup tu je. Dah lah. Apa masalah menyusahkan diri pergi bermalam kat Mina lah, kemah-kemah mana-mana. Kemah sekarang ada aircon, jangan usah lah. Macam hotel, kemah-kemah di Mina sekarang. Cuba orang sekarang patah balik tahun 80-an tengok macam mana untuk dalam kemah. Dah lah padang Arafah tu, tak ada sepokok pun. Memang macam padang Mahsyar. Sekarang padang Arafah pokok pun ada. Kalaulah boleh, kalaulah kita ni ada time travel, tuan jom balik ikut sama saya PhD tahun 83, tengok padang Arafah macam mana, kemah di Mina macam mana. Balik mengit lah, komplain ni tak kena, itu tak kena, ni tak kena, itu tak kena. Kita mengadap je pasal kita nak beribadah. Kalau nak duduk selesa dia duduk bukan di sini, bukan di Arafah, bukan di Mina tempat dia, di rumah. Nak selesa lah. Tapi memanglah pihak yang menganjurkan, yang menguruskan ibadah haji wajib menyediakan keselesaan kepada jemaah haji, itu betul. Tapi kita jemaah haji terimalah seadanya. Tak payahlah komplain tak kena kaya orang. Tengok sekarang ni kemah ada aircon. Apa lagi? Tak kena juga. Tak tahu itu semualah perkara yang boleh merosakkan keberkatan ibadah haji kita. Dia dapat mabrur atau tak dapat mabrur? Dapat malburu. Contoh tu, haji malburu. Tak tahu pun. Haji mabrur, itu bagus, dapat syurga. Haji mabrur ditolak, haji malburu. Haji banyak komplain. Ini tak kena, itu tak kena. Tapi balik nak dia kau. Melentik bila orang panggil, tak panggil tu haji. Kalau yang dia berbahagia, encik, haji, tak panggil tu haji. Haji encik. Saya sound MC tu. Saya tuan haji, bawa balik. Kenapa tak bagi tuan haji? Sorry, tahu. MC tergebir tu. Wahan mesti kita buat haji macam-macam. Kita komplain. Ni tak kena, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena. Itu namanya haji malburu. Bukan haji mabrur atau mabrur, haji malburu. Wallahu a'lam. Tidak mengerjakan tawaf wada. Tawaf bidah atau tawaf pisahan. Itu pun sama, tak buat. Kena dam. Mereka ada kadang-kadang yang tertentu. Contohnya perempuan datang haid, waktu nak meninggalkan Mekah tu dia datang haid, macam mana nak tawaf? Haji tak kena dam. Ada cara-cara dia. Itu tuan-tuan rujuk dalam khusus haji dan umrah yang tuan-tuan ikut di masjid kita ni ataupun di Tapah dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah dalam lambat wukuf di Arafah. Lambat wukuf di Arafah. Lepas tu jemaah haji bergerak ke Arafah pada 8 Arafah, 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Pasal apa? Supaya tidak terlewat wukuf di Arafah. Kalau terlewat wukuf ni sampai dah petang dah, dan nak maghrib sampai Arafah. Kena dam jauh. Lambat wukuf kan. Lepas tu sampai waktu zuhur, dia sampai lagi 5 minit nak maghrib, baru sampai Arafah. Itu cerdik sangat tu. Untuk lebih bijak. Tak apa, tak payah pergi lapar apa, menyusahkan diri. Mekah dekat je. Sekarang ada kereta api apa semua. Macam ni cerdik ni. Ada sekali hari nak pergi tu kelang kabut. Kereta tak ada semua, macam mana. Sampai lagi beberapa minit nak maghrib. Orang nak bergerak dah ke Mina melalui Muzdalifah. Dia pun sampai. Dam je.
Wallahu alam. Maka dam yang dikenakan, pertamanya boleh seekor kambing yang lain dikorbankan, atau 1/7 lembu atau unta sekiranya tidak mendapatinya. Pada Mekah carilah kambing seekor, habis beli. Kalau tak, 1/2 lembu atau unta. Kalau tak ada, carilah. Dan yang kedua berpuasa selama 10 hari, 3 hari suatu haji dan 7 hari suatu bila pulang ke tanah air. 3 hari suatu haji tu waktu musim haji, musim haji lah, 3 hari puasa. Allah. Dalam musim haji tahun ni musim panas, dah kena puasa pula. Pasal apa? Kesilapan kita. Kan? Balik kena puasa 7 hari dan 10 hari. Ini antara puasa wajib. Puasa tak wajib, kena buat. Tak buat, tertanggung atas kita tadi. Kan? Wallahu a'lam. Itu dia. Dam tersusun atau murattab ataupun muqaddar. InsyaAllah pada bulan kita datang, itu pada 3 Mac 2024 akan sambung bahagian itu yang keduanya, dam pilihan takhir mukhayyar atau dam tentukan takdir muqaddar. Kita sambung di situ pula, InsyaAllah berkaitan dengan dam dalam ibadat haji. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan kita akan datang, itu pada 3 Mac 2024, kuliah yang akhir sebelum ketibaan bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan sempurnakan pengajian kitab Safinatun Najah pada hari yang kita maklumkan tadi. Jadi itu saja sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kongsikan pada dia dan bahagia bersama. Boleh kita daripada kita hormati berkati Rasulullah. Dan kita bersama masjid kita bagi Rasulullah akhirat dan pada apa yang sampai kepada kita semasa. Demikian semua Rasulullah dan Rasulullah dari tuan-tuan dan puan sekalian. Dan dalam suatu saya mengucapkan kepada puan sekalian selamat menyambut ketibaan peristiwa Isra Mi'raj, dan insya-Allah mudah-mudahan di sore kita ni akan adalah ceramah khas Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan ceramah ini akan kita jadikan sebagai peristiwa dalam kehidupan kita insya-Allah. Dari peristiwa mukjizat terbesar diberikan daripada Nabi SAW selain dari Al-Quranul Karim insya-Allah. Bertemu kita pada bulan kita akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sambungkan kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-kafarah dan surah al-asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin rasulillah. Allahumma rahmatina lil ummati wa barik Allahumma la nastaghfiruka wa la na'udzuka min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farik lahum wa shaddid kalmatawazat wa sulka min kilabik. Ya Allah, ya Jabal Taqib, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah min kitab yang biasa wa azab yazil musul fi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna musufa min atma qawarin. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa min sallallahu alaihi wa liqa'ana wa a'mal wa sabana subhanahu wa amana hadha yawm al-mubarak. Misal rajab al-barak bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala ya mawlana ya tawakkalna fi hasbuna salam. دعوانا فيها سبحانه وتعالى فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من المتقين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله